Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimallahu ta'ala wa adaman nafa'an. Salah babu majak iza hadal asyak situ. Masalah semayang fardu di belakang semayang sunat, apakah hukumnya? Dia semayang fardu qada misalnya, fardu, kemudian dari bawah kawan semayang sunat. Kata Qasqalani, dan kerana inilah, yakni kerana menurut imam pada segala fi'linya, perbuatan dia yang zahir seperti makna pada mazhab Imam kata Syafi'i pada hadis dalam masalah 189, itulah boleh sembahyang fardu di belakang sembahyang sunat. Sebab berbeza tadi hanya berbeza dalaman niat saja. Tapi kalau berbeza luaran, yang takhalluf fuhshin, menyalahi yang kuat sangat, maka itu tak boleh lah. Contohnya sembahyang jenazah, kita nak sembahyang ikut imam sembahyang jenazah, tak boleh lah. Kita ada rokok, tak ada sujud, dan kau tunggu-tunggu, ni imam tak rokok. Atau sembahyang gerhana, sebab dia ada 2 kali rokok, 2 kali qiyam, baca Fatihah, baca surah Baqarah. Kemudian rokok, lepas tu i'tidal, baca Fatihah balik, dia baca surah Imran. Wah, lengur je nunggu. Kemudian dia menyalahi tu, dia ada 2 rokok, 2 i'tidal. Macam ni tak boleh. Tapi kalau sekadar beza niat saja, yang ni niat qada, yang ni niat sunat, ni wajib, tu tak apa, boleh kita ikut. Iaitu dah semayang sunat di belakang semayang fardu hingga zuhur di belakang subuh. Zuhur tapi di belakang di belakang subuh, dan maghrib dan subuh di belakang zuhur boleh, atas kaul yang azhar, yang lebih terang. Ia juga jika berlainan kelakuan 2 semayang, seperti semayang 5 waktu dengan semayang gerhana, ini dia, atas semayang janazah, maka tidak boleh semayang yang ini di belakang ini. Dua-dua tak boleh. Orang semayang gerhana nak ikut semayang biasa, orang semayang biasa nak ikut semayang gerhana. Orang semayang mayat, dia nak ikut imam semayang biasa. Kalau imam rokok, dia cegah habis. Dia tegat, ataupun dia tercegat, orang belakang ikut dia. Wah, ni imam aku tak rokok apa, aku semayang mayat. Contohnya lah. Kerana uzur berikutan. Di sini uzur ikut sebab apa? Tak sama. Gaya zahir dia tak sama. Kalau gaya zahir dia sama, cuma beza niat, tu tak apa. Inilah mazhab kita Syafi'i. Dan kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, dan telah berkata Malik, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhuma, dan lain daripada keduanya, tiada harus demikian itu. Ni dia potong terus ni. Wajib sama sunat tak boleh, semayang sama je boleh, semayang lain tak boleh. Bukan semayang jenazah dengan tak boleh, semayang sunat ikut semayang wajib pun tak boleh. Dia kena sama-sama betul semayang baru boleh. Situ. Ini semua benda apa dipanggil? Ijtihadi. Hukum ijtihadi. Kemudian masalah makmum disuruh Nabi menurut imam. Kan dia kata pula, wah, ni agama ni ulama buat. Imam Syafi'i gini, Imam Abu Hanifah, Imam Malik macam tak sama pula ni. Kata agama sama, kau agama Islam ni ulama buat. Dia ada satu murid seorang artis. Kau tak kerti, jangan dia bercakap, kau orang bebalkan, kau marah pula. Tapi ulama kata gini, ulama jadi agama ni, ulama tu kan ijaz, ulama yang buat agama, kurang hajau cakap ke bahaya tu. Sedangkan ulama ni dapat mandat otoriti daripada hadis sahih Nabi. Man ijtahada fa asaba falahu ajran, wa man ijtahada fa akhta falahu ajrun wahid. Atau kama qala, siapa ijtihad betul dapat 2 pahala. Kalau dia tersilap ijtihad dapat 1 pahala, dengan syarat dia ahli ijtihad. Kalau dia bukan ahli ijtihad, jangan. Dia tempat tiket neraka je. Dia melengkapi, ada alat dia, ilmu alat dia cukup, 12 ilmu kurang ni. Ini minahu syarat pemerintah penting, ijtihad apa? Itu kan mujtahid, dia jadi mujtahid ini. Ini bahaya je banyak sekarang, jadi mujtahid banyak. Dia boleh kata, habis ulama buat agama, kurang hajau cakap selalu. Dia benda yang ada ijtihad. Kemudian kita ada kaedah la ijtihad fin nas.
pada Nasari tadi ijtihad dan dia benda zanni je. Itu banyak dia kena mengaji usul fiqh, kaedah fiqh, mustalah fiqh, macam-macam. Dia mengaji belajar tak nak, apa tu nak komen orang. Ya, kita jangan bercakap benda yang kita tak faham. Ya. Serah pada ahli je lah. Kemudian masalah 192, masalah makmum disuruh Nabi SAW menurut imam pada takbiratul ihram. Ya. Jadi imam tu inna maju ilal imam liyutamma fa iza kabbara fakabbiru. Ya, kabbara bila imam takbir, fakabbiru, takbirkan kamu. Bermakna apa sini? Jelas kepada kita apabila imam takbir sudah baru kita kena takbir. Ini kadang-kadang imam takbir Allah, belum habis dia masuk Allah, dia pula potong imam. Tak sah mayang itu. Cuma ada kaul mengatakan kalau imam mula dia masuk, kemudian imam habis dia habis. Itu ada pendapat kata sah. Tapi setengah pendapat kata kalau imam belum habis kita masuk terus tak sah, pun ada juga. Ya, apatah lagi kalau imam takbir dia pun masuk takbir, imam belum habis dia habis dulu. Wah, lagi kacau. Imam pula campur wah-wah, kami banyak nampak Allah tak masuk niat ni. Kawan Allahu Akbar dah dipotong. Kan? Jadi berdasar pada hadis ini maknanya apa yang dibuat oleh imam kita ikut terus. Dan sabda Nabi SAW, Fa iza kabbara fakabbiru. Mana imam dah sampai ra akbar tu baru kita masuk sembahyang Allahu Akbar. Ya, imam takbiratul ihram Allahu Akbar, jelas baru kita masuk Allahu Akbar. Itu cara dia. Imam ikut, jadikan imam untuk ikut, bukan dia kejar. Dia semayang, macam semayang tarawih, dia kejar tu imam. Tu imam pula bagus laju macam speedboat. Dia kejar. Allah, macam-macam. Maka apabila mengangkat takbiratul ihram oleh imam, maka hendaklah mengangkat takbiratul ihram kamu. Mana imam dah angkat takbiratul ihram siap sampai ra akbar, baru kita masuk. Kalau dia niat imam, dia dulu imam, batal semayang ni. Kalau takbir tu ihram, ya, dan juga salam. Kalau rukun lain makruh. Satu rukun fi'li makruh, dua rukun fi'li batal. Ya. Imam belum rokok, dia pergi rokok. Apa hukum dia? Makruh. Imam belum pergi rokok, dia pergi i'tidal. Dia turun sujud, dia batal semayang dia. Ya, kalau selisih dua rukun fi'li batal. Rukun qalbi dia tak batal ni. Kak imam baca dia pun baca juga. Yang elok dia dengar, tapi jarang kita dengar. Yang tak elok dalam cara sebenarnya, imam habis baca Fatihah, ya, amin, makmum baca Fatihah. Imam jangan baca surah lagi sampai makmum tu habis baca Fatihah, baru imam baca surah. Baru dapat betul yang kita dengar akan bacaan imam. Iza quri'al Quran fastami'ulah. Bila baca Quran dah akan mendengar. Jadi kalau sekiranya imam baca ayat, makmum baca Fatihah, ambil. Kadang-kadang celaru dan imam baca kuat pula, dia baca Fatihah apa pening boleh. Kami kuat lagi. Ada sangat kena tekat telinga pula. Dia takut gangguan suara imam tu kuat sangat. Sebab dia suruh imam tunggu, tu yang terbaik. Dan dia ada doa dia, dalam hadis ada doa dia. Doa dia lebih kurang panjang Fatihah. Jadi bila imam habis baca Fatihah, dia baca doa tu, elok dia makmum pun habis baca Fatihah. Kemudian dia baca surah, dapatlah makmum dengar. Tu baru sempurna, tu yang paling elok itulah. Tapi yang dijaga, jangan kita angkat takbir sebelum imam selesai takbiratul ihram, takbir yang pertama tu. Kata Imam Nawawi pada sepotong hadis ini, dia kata dalil atas wajib menurut imam bagi imam pada takbiratul ihram. Sebab Nabi kata iza kabbara, atau takbir itu takbiratul ihram, maka fakabbiru, hendaklah akan takbir sekalian kamu. Dan bahawasanya memperbuat akan dia itu kemudian daripada imam. Tu imam dah selesai baru dia masuk, yakni mengangkat takbiratul ihram itu kemudian daripada selesai imam daripadanya. Tu selesai imam daripadanya, mana daripada takbiratul ihram. Jangan dia belum selesai kita angkat takbir, pastikan dia selesai dulu sampai ra akbar, Allahu akbar, baru kita masuk. Maka jikalau memulai makmum pada takbirnya sebelum selesai imam, tengok imam Allah belum selesai, dia pergi masuk Allah, dia pula takbir, saya tiada sah sembahyang makmum yang begitu, batal sembahyang. Jaga nenek. Habis. Kemudian masalah makmum
menurut imam pada rukun lain daripada takbir ihram. Tadi takbir ihram mana dia kena selesai dulu, baru bawa dengan apa, fi'il madhi. Iza kabbara, apabila telah takbir, apabila telah takbir mana selesai, bawa dia takbir. Kalau rukun lain, apa hukumnya? Kata Abu Isa Tirmizi, wa iza raka'a farka'u, sampai habis. Wa iza rafa'a farfa'u, apabila rokok imam maka hendaklah rokok sekalian kamu, dan apabila bangkit imam yang tidak berrokok maka hendaklah bangkit kamu. Mana tak elok, paling cantik imam dah turun betul-betul sampai rokok baru kita turun. Imam yang tidak dah tegak baru kita bangun. Itu betul cantik dia punya adab. Jadi imam jangan laju sangatlah. Kan? Kalau imam mana pergi dia cabut lagi. Mula-mula imam kejauh. Makmum pula kejauh dia. Jadi sembahyang tenang. Yang terbaik begitu. Imam turun pada rokok, dah sampai rokok tu baru makmum turun. Tidak sujud itu juga. Sebab saya kira tak elok imam kalau dalam sujud, yang pertama dia baca tasbih 5 kali terlebih elok. Sebab jarak dia jauh tu. Dia sampai dia kepala ke dahi, kan? Dia pun tasbih subhana rabbil a'la wa bihamdi 3 kali. Kadang makmum pun nak sampai dia 3 dah. Jarak jauh daripada qiyam kan nak turun. Jadi elok dia tambah 2 lagi. Setengah ulama kata tambahkan 2 lebih baik. Supaya sempat makmum belajar, dia tak ada kocok ganyak hangat. Dan apabila berkata imam akan sami Allahu liman hamidah, maka kata olehmu sekalian akan Rabbana walakal hamd. Rabbana Allahumma lakal hamd. Dia ada beberapa riwayat ni. Ini di antara dia. Setengah begitu Sami Allahu liman hamidah, makmum jawab Rabbana walakal hamd. Bagi Imam Syafi'i ada hadis lain sama-sama baca sama juga. Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Apabila sujud imam, hendaklah sujud sekalian kamu. Demikian itulah diperbuat dari satu rukun kepada satu rukun dilakukan oleh makmum kemudian daripada imam. Jangan disertai imam ataupun dia kejauh imaman. Kemudian satu lagi masalah makmum dahulu rokok, aja hukum dia. Dan sebagian daripada imam apa hukum? Imam belum turun sujud, dia turun dulu, kan? Kata Imam Nawawi, menurut lah makmum akan imam pada rokok, mana jangan kejauh, jangan sama. Kemudian daripada masuk imam kepada rakaat, dan dahulu daripada bangunnya. Maka jika makmum menyertai, ini iktiran dia sama. Imam tu rakaat dia serentak sama dengan imam. Agak diminta imam tak dapat. Habis imam punya langgau. Iaitu menyertai imam atau mendahului, ni lagi teruk. Imam dah rakaat, dibantai rakaat dulu. Daripada imam rakaat itu, jawab dia apa? Sesungguhnya tidak baik baginya. Dah ulama cakap dia beralas, tak baik tu dia. Tetapi tidak membatalkan sembahyang. Sebab dia belum sampai 2 rukun fi'li. Tu baru sekerat setengah. Dan begitu jugalah sujud itu juga. Yang tak boleh betul tadi pada takbir ihram ni, biar selesai betul. Habis. Kemudian masalah 195, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin alhamdulillah. Ya karim ya. berikutnya.